Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN merupakan badan kawal selia industri perkhidmatan air. Menurut Insinyur Azrul Raimi Ramli, Pengarah Bahagian Operasi Wilayah Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN, sumber air yang dinikmati hari ini telah melalui pelbagai proses dalam memastikan pengguna mendapatkan air yang berkualiti tinggi mengikut piawaian kesihatan dan keselamatan yang telah ditetapkan. Secara umumnya, air ini datang daripada empangan, seterusnya masuk ke sungai dan dia akan bawa kepada, untuk di loji ini, dia masuk dalam kolam takungan air, dipanggil taps, takungan air pinggiran sungai lah. Dan daripada sini, air diabstrak, proses di loji. Loji ini banyak komponen dan komponen utama ni antaranya yang kita berada sekarang ni adalah proses aerator ataupun aeration, dimasukkan oksigen dan seterusnya secara ringkas dia akan masuk ke dalam tangki flocculation untuk pembentukan flock, dan selepas daripada tangki flock dia akan pergi kepada tangki pemendapan untuk proses air seterusnya, dan selepas tangki pemendapan dia akan masuk kepada tangki filtration dan proses penampisan air ini, dan selepas air itu dia akan masukkan chemical yang berkenaan, barulah dia masuk kepada clear water tank. Di situlah selepas proses dimasukkan bahan kimia yang berkenaan, barulah dibekalkan kepada pihak pengguna. Off-river storage atau dikenali sebagai takungan air pinggiran sungai TAPS yang berkeluasan 110 hektar menjadi sumber air mentah kepada loji rawatan air Labuhan Dagang. Berbeza dengan sistem di loji di sini, dia mempunyai satu kita panggil off-river storage ataupun sistem TAPS, takungan air pinggiran sungai yang berupaya membekalkan sumber air mentah dan untuk diproses bagi menampung keperluan semasa dan menampung keperluan sekiranya berlaku pencemaran ataupun kemarau yang panjang. Inilah berbeza daripada sistem yang ada di loji-loji yang lain. Kepesatan pembangunan industri dan pertambahan penduduk semestinya meningkatkan jumlah penggunaan sumber air. Oleh itu, SPAN komited dalam memastikan bekalan air yang disalurkan sentiasa terjamin dan mencukupi. SPAN menitikberatkan kualiti air yang dibekalkan kepada pengguna. Justeru, ujian air sentiasa dijalankan secara berkala bagi memenuhi keperluan piawaian yang diiktiraf antarabangsa. Antara salah satu pemantauan kualiti air yang dikawal selia adalah berpandukan National Standards for Drinking Water Quality (NSDWQ) yang berasaskan garis panduan daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO). Tidak dapat dinafikan, pembaziran air ternyata berlaku di negara ini. Terdapat beberapa punca yang menjadi faktor pengguna tidak menghargai sumber air. Dia banyak faktor kalau kita tengok sekarang ini yang menyebabkan penggunaan air ini diperlukan secara berhemat oleh pihak pengguna lah. Dan antara salah satunya adalah tarif air yang pada masa ini kita akui adalah sangat rendah. Di mana kita lihat sekarang ni untuk menghasilkan suatu air yang sempurna ini melalui banyak proses daripada punca bekalan air, dan kita melihat proses-proses ini perlu dilaksanakan dan melibatkan kos yang tinggi lah. Dan yang tu kita memang mengharapkan pihak pengguna memahami di mana keperluan kita memelihara air, penggunaan air ini bukan hanya untuk kita tapi untuk generasi yang akan datang. Menurut Muhammad Nasir Mahmud, Pengarah Kanan Bahagian Pembangunan dan Audit Industri yang bertanggungjawab melaksanakan projek-projek perintis industri air dan menjalankan audit ke atas pemegang-pemegang lesen di bawah SPAN, tentunya menanggung pelbagai cabaran dan ancaman dalam mengendalikan tugas beliau. Antara ancaman sumber air yang utama adalah pencemaran sumber air oleh industri dan mereka yang tak bertanggungjawab.
Jadi salah satu ancaman ke atas sumber air dan boleh menjejaskan masalah pengguna adalah bila berlakunya pencemaran bahan kimia ataupun buangan industri. Ini satu langkah yang tidak bertanggungjawab yang boleh menjejaskan sehingga berjuta-juta pengguna, termasuklah ekonomi terutama di Lembah Kelang. Jadi antara cabaran utama satu kesedaran di pihak industri dan mereka yang bertanggungjawab, dan kami di SPAN sangat mengadukan aduan ke atas tindakan-tindakan tidak bertanggungjawab ini. SPAN sentiasa komited dalam mengawal selia perkhidmatan air yang berkualiti dan memenuhi piawaian standard yang tinggi kepada pengguna air. Oleh itu, teknologi baru sebagai projek perintis menjadi salah satu hala tuju SPAN. Salah satu kaedah yang kita lakukan adalah kita menggalakkan pendaftaran projek-projek perintis untuk teknologi baru yang dicipta di dalam negara ataupun dibawa masuk dari negara-negara luar. Kita sangat menggalakkan pendaftaran dan juga percubaan teknologi ini melalui satu proses yang kita panggil projek perintis yang akan dipantau oleh badan-badan pensijilan dan juga oleh pihak operator, contohnya operator air dan pembentungan. Kami menggalakkan pemain-pemain industri, pengimport di luar sana untuk membawa masuk dan register dengan SPAN dan melakukan pilot study, dipasang di mana-mana loji yang dibenarkan. Salah satu sasaran SPAN berdasarkan Pelan Kelestarian Alam Sekitar Malaysia 2020-2030 adalah untuk menurunkan kadar penggunaan air per kapita LCD kepada purata maksimum 190 liter setiap individu sehari menjelang 2023 berbanding 240 liter pada 2020. Masih lagi jauh perjalanan, tapi usaha-usaha yang telah dibuat oleh SPAN dan Kementerian, kami sedang mempromosi penggunaan produk cekap air dengan harapan selepas satu masa bila keadaan market ataupun penggunaan dah holistik menyeluruh, kita akan dapat menurunkan penggunaan air kemungkinan selepas 2025 ataupun mungkin sehingga 2030 ke sasaran 180-190 liter seorang sehari. SPAN menyahut seruan ataupun polisi KASA untuk melestarikan industri bekalan air, perkhidmatan bekalan air melalui pendekatan tertentu dari segi kesedaran, dari segi penggunaan produk-produk yang cekap air, dan yang ketiga adalah sebagai salah satu fungsi SPAN iaitu meningkatkan lagi, memperkasakan lagi enforcement, penguatkuasaan ke atas pencemaran sumber air. Sikap individu yang kurang kesedaran tentang pentingnya nilai setitik air menjadi salah satu punca pembaziran. Namun pastinya terdapat juga beberapa penyumbang lain berlakunya pembaziran air di negara ini. Yang pertama adalah sikap, sebab kemungkinan sebab harga air yang murah, satu kemungkinan. Yang kedua, penggunaan yang menggunakan pipe ataupun tap yang memang tidak menepati ciri-ciri produk cekap air. Jadi apa yang dibuka berpandukan apa yang nak digunakan mungkin 10%. Selebihnya adalah pembaziran. Jadi sikap, peralatan yang digunakan pakai dan kemungkinan tekanan air yang mempengaruhi. Sebab lagi tinggi tekanan air, lagi banyak yang terbuang. Setitis air cukup berharga. Amalkan nilai berjimat cermat dan bertanggungjawab dalam menggunakan sumber air negara. Air kemungkinan lebih murah berbanding elektrik, berbanding dengan telekomunikasi. Tapi tak ada air satu hari, kita mungkin sukar. Jadi hargailah air, berpada-padalah menggunakan air dengan jimat dan bertanggungjawab melaporkan kebocoran ataupun tindakan pihak-pihak tertentu yang mencemarkan sumber air, sebab kesannya bukan satu dua orang, bukan satu dua kampung ataupun pekan, tapi kemungkinan satu bandar dan mungkin satu negeri. Jadi kita perlu bertanggungjawab. Nasihat SPAN kepada masyarakat adalah untuk sentiasa menghargai khazanah negara ini agar kelestarian sumber air kekal terjamin. Air adalah sumber kehidupan. Tanpa air, hidup kita susah dan kemungkinan kita tak dapat menjalankan aktiviti-aktiviti harian. Jadi hargailah air, bersamalah kita membantu pihak-pihak yang berautoriti untuk memastikan kelestarian sumber air dan bekalan air di negara kita.